Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan dan kelapangan masa untuk bersama. Ia merupakan satu majlis yang terbaik dan majlis yang termudah untuk kita mengambilkan hasil yang terbaik dan terbanyak. Ianya merupakan dalil yang sahih apabila Rasulullah mengatakan talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim, dan diikuti dengan satu hadis lagi Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan ikuti dengan satu hadis yang lain juga, Rasulullah mengisyaratkan bagi penuntut ilmu bahawa malaikat mengembangkan sayapnya. Sakinah diturunkan, yakni ketenangan diturunkan kepada penuntut ilmu. Sehingga kan malaikat beristighfar, memohon keampunan untuk kita. Binatang-binatang, sehingga binatang di dalam lautan dan di dalam semut di dalam lubang tanah itu pun beristighfar untuk penuntut dan pengajar ilmu. Ini mengisyaratkan kedudukan bagi orang yang menuntut ilmu ini tinggi, utamanya ilmu mengenal pencipta, ilmu mengislahkan diri menjadi hamba yang terbaik, ilmu yang boleh membawa jalan ke syurga. Maka insyaAllah Rasulullah dah mengingatkan kita, siapa yang berusaha untuk mencari ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. InsyaAllah kita cari ilmu. Walaupun kita duduk di rumah, Alhamdulillah boleh live dengan teknologi moden ni, maka ianya merupakan salah satu cabang jalan kita mencari ilmu yang bermanfaat. Cuma jadikan kita berakhlak walaupun orang tak nampak, tapi Allah nampak. Dan jadikan kita walaupun kita bukan Imam Bukhari yang merantau beribu kilometer, ataupun Imam Ahmad ataupun Imam Syafi'i, namun kita adalah penuntut ilmu, maka ikhlaskan dalam siri menuntut ilmu, siapkan suasana penuntut ilmu, ya, kalau belum selesai makan, settlekan cepat, ya, kalau apa yang perlu settlekan, kerana itu di antara adab-adab menuntut ilmu yang boleh mendatangkan kesan dalam diri kita dalam menuntut ilmu, supaya dia tidak terganggu. Kerana apa? Ilmu itu nur, wa nura la yu'ta li'asi, dan ilmu itu cahaya, cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang buat maksiat, dan cahaya tidak akan diberikan orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam siri menuntut ilmu. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang masih berkisar dalam kitab Ensiklopedia Akhlak Salaf, ya, yang berkaitan dengan syumulnya akhlak-akhlak salaf yang perlu kita menjadikan ianya sebagai contoh, ya, yang mana kita telah membicarakan tentang hadis Rasulullah, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kemudian zaman yang berikutnya, dan kemudian zaman yang berikutnya. Maka ianya merupakan satu perkara yang amat penting untuk kita ikuti generasi yang terbaik, generasi yang unggul ini, kerana mereka itu telah dijamin oleh Allah sebagai ahli syurga, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, mereka redha kepada Allah dan Allah redha kepadanya, ya, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah, dan mengisyaratkan para sahabat ini adalah generasi yang agung yang dijaminkan syurga. Dan begitu juga tabi'in, para tabi'in, penuntut ataupun anak murid kepada sahabat, mereka ini adalah golongan yang terbaik selepas para sahabat, berdalilkan hadis tadi. Jadi mereka akan mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan hadis mengikut apa yang dibawa oleh sahabat Nabi. Dan begitu juga tabi'in, mereka akan menafsirkan seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah dan Allah itu sendiri. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, manhaj kita adalah manhaj yang mengikut tiga generasi yang terbaik dan tidak selain daripada itu. Baik. Jadi kita sambung balik pelajaran kita, ya, dalam buku ni, muka surat 159, nombor 4. Dalam membicarakan persoalan yang kita bicarakan ini ialah bab yang dikaitkan dengan masalah muraqabah.
yakni kita diperhatikan oleh Allah. Muraqabah berarti kita diperhatikan oleh Allah. Dengan arti kata lain, kalau CCTV duk perhati kita, memang kita pun jadi takut nak buat benda-benda, perkara-perkara yang tak seharusnya. Hatta kalaulah CCTV memerhatikan kita, kita pun jadi malu-malu, kata orang, nak membuatkan sesuatu walaupun dia tu tak jadi masalah sesama kita, tetapi bila masyarakat tengok macam alamak, aib kan. Itu kita pun berhati-hati. Saya bagi contoh, kalau majlis kenduri tu kan, kita ketawa Masya Allah gelap, tiba-tiba datang kamera ya tuju kat kita, terus tak boleh ketawa, ya sekadar senyum aja. Ya, kalau tak ada kamera kita makan mak nganga mulut sebesar-besarnya, tapi bila ada kamera seolah-olah kita yang pengantin makan Masya Allah mulut tutup. Tu dia. Ya, itu walaupun benda tu tak menjadi masalah, tetapi pada pandangan masyarakat ya menilaikan kita akan menjadi perkara yang bagi mereka tak selesa lah kan. Ala kulli hal, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, maka ini di antara perkara yang penting, muraqabah Allah, memuraqabah Allah, menyaksikan kita berbagai-bagai keadaan dan berbagai-bagai bentuk. Allah Maha mengetahui, ilmu Allah tidak siapa yang boleh menahannya, penglihatan Allah ya pun tidak ada siapa yang boleh menghalangnya, walaupun dinding besi, walaupun dinding batu, walaupun dia berada di dalam bumi, walaupun dia berada di dalam gua yang tersembunyi. Allah Maha mengetahui. Itulah sifat Tuhan yang maha hebat, ya, Tuhan yang digelarkan rububiyah, ketuhanan yang maha hebat, yang boleh mengetahui perkara yang ghaib. Jadi di sini yang nombor 4, ya, nombor 1, 2, 3 kita telah bahas, ya, yang mana di antara muraqabah yang dibicarakan, yang pertama muraqabah membawa kita kepada amalan yang baik. Allah tidak pernah lengah daripada memerhatikan perbuatan kita, dan juga jika kita jaga Allah sebagaimana Nabi menjaganya, maka Allah akan menjaga kita, ya. Kemudian kita saksikan nombor 4 ini, ingatlah ketika tubuh bersaksi, ya. Ini adalah satu perkara yang amat penting bagi kita ketahui, ianya berkaitan dengan keimanan. Keimanan dalaman kita, ya, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana? Ya, kadang-kadang kita ni sebut beriman kepada Allah, namun dalam masa yang sama kita menentang Allah. Kita tak mau dengar cakap Allah. Itu puncanya. Keimanan kita rapuh. Ya, bila bertemu dengan hukum Allah, bertemu dengan hukum hawa nafsu kita, kita cenderung kepada hawa nafsu tanpa cenderung kepada Allah. Perkataan sami'na wa ta'na tidak wujud pada diri kita. Ya, tidak dilatihkan, bukan tidak wujud, ada, tetapi tidak dilatihkan untuk firman Allah itu kita letakkan sami'na wa ta'na. Ya, sami'na wa ata'na. Tetapi bila kita bertemu, alamak, perkara ni bertemu dengan hawa nafsu dan diri kita, kita bila utamakan hawa nafsu, maka seolah-olah hawa nafsu itu lebih besar daripada Allah. Ini merupakan satu pengkhianatan kita terhadap diri kita sendiri, yang mana disebabkan perkara itu kita akan dimasukkan ke dalam neraka kerana kita mencanggahi firman Allah. Maka bila kita mencanggahi sekali firman Allah, berarti kita telah mengambil satu jalan yang terpesong. Maka bila ambil jalan terpesong, dia akan terpesong, dia tidak akan menuju ke syurga. Nah, itu dia kaedah dia. Kaedah dia bila kita melarikan daripada manhaj yang betul ini, siratal mustaqim, berarti kita ambil jalan yang bukan betul, maka dia akan terpesong, akhirnya dia tidak akan menyampaikan ke syurga. Hanya satu jalan yang menyampaikan syurga, yang lain semua jalan menyampaikan neraka. Ya, maka bila jalan menuju ke neraka itu ialah jalan menentang Allah, tidak setuju dengan Allah ataupun mengutamakan hawa nafsu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita lihat, insya-Allah kita lihat, ingatlah ketika tubuh bersaksi. Ia merupakan satu perkara yang berkaitan dengan beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat. Kenapa? Kerana beriman dengan hari akhirat suatu yang mesti kita ledakkan dalam jiwa kita. Saya istilahkan ledakkan ini, yakni kita hidupkan sampai membangkitkan segala-gala keyakinan kita kepada Allah, kepada hari akhirat, yang menyebabkan kita boleh berubah. Kita boleh menjadikan diri kita takut kepada Allah, takut akan berhadapan dengan hari mahsyar yang ianya confirm. Tak percaya tuan-tuan dan perempuan, perjalanan kita yang makin singkat ini, umur kita yang makin naik ini confirm, ya, bahawa kita akan mati. Kita tidak lama lagi akan mati. Perjalanan dah makin
Jauh kita lalui itu maksudnya singkat, dah nak sampai destinasinya. Bila kita berjalan dari sini nak balik ke Ipoh misalnya, ya, maka perjalanan itu makin kita jalan makin dekat, makin jalan makin dekat. Kita jauh meninggalkan tempat kita yang kita duduk, tetapi kita sudah hampir untuk pergi ke destinasi kita. Ini disebabkan Rasulullah telah menghadkan umur, ya, kebanyakan umatnya adalah 60 ke 70 tahun hijrah. Disebabkan itulah destinasi kita makin lama makin pendek. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita balik ke Ipoh misalnya, pergi ke Ipoh, berapa jarak dari sini ke Ipoh? Lebih kurang 170 km atau 180 km. Bermulanya kita bertolak keluar daripada Kuala Lumpur sampai ke hentian duta, kemudian kita pergi ke Tanjung Malim. Maka di situ Ipoh makin lama makin dekat dengan kita, tetapi Kuala Lumpur makin lama makin jauh. Begitulah umur kita, ya. Makin lama kita hidup ni, makin kita dah dekat pada ajalnya. Makin jauh kita tinggalkan umur kita yang telah kita pergi lalu. Maka di situlah yang menunjukkan kepada kita bahawa ianya merupakan satu perkara yang mesti kita hadapi. Mesti, tak boleh tidak mesti. Berarti kita akan mati. Maka Rasulullah dah katakan kebanyakan 60-70. Tuan-tuan dan perempuan, kalau umur kita pada hari ini 50 tahun, maka usia kita adalah 52 tahun hijrah. 52 tahun hijrah 6 bulan. Tetapi kalau kita dah masuk 60 tahun, berarti umur kita 63 tahun. Berarti itu adalah kawasan yang mana Rasulullah wafat pada usia dalam 63-64. Maka ianya tidak boleh dielakkan. Tetapi kita tak tahu bagaimana, masing-masing tak tahu. Tetapi kita tak tahu bila ajal kita, cuma mengisyaratkan makin perjalanan kita makin dekat dengan 60 itu, maka ajal kita sudah hampir. Makin dekat dengan 70, berarti kalau kita melepasi, nyanyuk kita pun sudah hampir. Ajal kita sudah hampir, nyanyuk sudah hampir, antara dua. Kalau kita sihat lagi, Alhamdulillah, beruntung. Tetapi kalau kita dalam keadaan sakit, na'udzubillah, anak-anak tak mampu nak menjagakan kita. Ya, subhanallah, ya. Risau. Jiwa ini akan merasa kerisauan itu. Perjalanan ni sekejap je, ya. Teringat di zaman sekolah, zaman college, universiti kita, ya, permulaan alam perkahwinan sampai pada hari ini kita merasakan bahawa kita berada satu perjalanan yang kejap je. Ya, itulah kehidupan yang mana kita akan menyaksikan amalan kita di mahsyar nanti. Allahu Akbar. Baik, kita lihat. Banyak manusia yang merasa aman dalam berbuat sesuatu sekehendak hati ketika jauh dari pandangan manusia. Iman yang lemah mendorongkan dirinya untuk menghalalkan perbuatan-perbuatan dosa. Ini di antara perkara yang berlaku kepada diri kita, yakni kita dalam keadaan angan-angan ataupun kita merasakan kita tidak disaksikan oleh Allah. Dan kita tidak tahu bahawa semua anggota-anggota badan kita yang akan menjadi saksi di akhirat kelak. Yang menakutkan, ya, kalau dia menjadi saksi sekadar saksi, tetapi ianya menjadi saksi sebagai bukti yang mana untuk menyeretkan kita ke dalam neraka. Kalau sekadar saksi yang tidak berfungsi, tidak menjadi masalah. Tetapi saksi yang diambil, kalau saksi yang diambil di mahkamah pun dia nak mencari kebenaran sama ada dia ni bersalah ataupun tidak. Maka saksi-saksi itu amat penting sehingga akan kemuncak kalau kita saksikan apabila dalam mahkamah tu budak-budak pun dipanggil, orang tua dipanggil, alat-alat yang berkaitan pun dibawa semua sehingga kan ya kita menyaksikan dalam peristiwa yang lalu tilam pun dibawa ke dalam mahkamah. Itu sebagai bukti saksi. Itu di dunia. Sehingga kan peluru yang kecil itu pun dia dicari, dia ambil ya dalam peristiwa berbagai peristiwa yang kita lihat. Sehingga kan tulang-tulang diambil dalam peristiwa seorang beberapa orang yang dibakar, dibunuh yang dibakar itu, dia ambil tulang-tulang itu sebagai bukti dan dicari DNA-nya. Begitu dahsyat saksi-saksi yang dibuat. Tuan-tuan dan perempuan, di akhirat kelak kita akan membawa saksi-saksi itu. Memang akan bawa, semua orang akan bawa, ustaz ke tak ustaz, semua akan bawa. Dan saksi itu ada melekat dengan kita pada hari ini. Yang menjadi masalahnya, ianya akan membuktikan
saksi ini sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan bersama dengan kita. Maksudnya dia akan berhujah sebagai peguam bela dari sudut di sisi Allah. Dia akan menjadi bukti kepada Allah bahawa apa yang kita buat ini betul ataupun tidak. Ya, oleh kerana itu kita saksikan ya ayat-ayat yang akan dibicarakan selepas ini. Marilah kita renungkan bersama keadaan di hari saat anggota tubuh kita akan bersaksi atas segala kelalaian pribadi. Ya, tubuh badan kita ni yang akan menjadi saksi. Itu masalahnya, janggut pun jadi saksi, mulut jadi saksi, hidung jadi saksi, telinga, kepala, apa lagi yang kita nak, ya, tangan, kaki, semua, hatta detikkan hati pun menjadi saksi. Okey, kita lihat apa lagi. Pada hari kiamat Allah menjadikan mata, telinga, tangan, kaki dan anggota tubuh lainnya bersaksi terkait dosa-dosa pemiliknya selama dirinya. Kesaksian tersebut pasti menjadi hujah yang memberatkan dirinya. Sesungguhnya di situ tidak ada seorang pun yang mampu mengingkari kesalahannya. Jadi apabila dikatakan di akhirat kelak, pertama saya beriman, konsep saya beriman dahulu, saya tidak akan bicara apa-apa, melainkan bila ada dalil dan Al-Quran, saya akan beriman dahulu. Dalil Al-Quran dan hadis sahih saya akan beriman dahulu. Kemudian barulah kita menyaksikan penerangan-penerangan untuk diakuri, taati. Kemudian barulah kita berangkat sedikit-sedikit dalam memahami ilmu tersebut. Namun dalam bab ini ialah akan menceritakan saksi-saksi yang utama di akhirat yang kita miliki, yang tak boleh nak lari. Ya? Kalau Nabi Yusuf alaihissalam, saksi dia niha, pakaian dia tu. Ya, kita tahu kalau cari di bahagian depan maka Yusuf bersalah, tetapi kalau cari bahagian belakang maka yang dikatakan Zulaikha yang bersalah. Maka bila dilihat pada saksi baju itu, bukti baju itu, ya, maka didapati ia cari daripada belakang, maka menunjukkan Yusuf tak bersalah. Kenapa? Takkanlah Yusuf nak tangkap Zulaikha dari belakang. Ini menunjukkan Yusuf lari, Zulaikha kejar daripada belakang. Ya, tu dia bukti dia. Dan itu saksi yang dibawa. Ada pula makhluk Allah yang dikatakan dalam kisah Nabi Yusuf juga, ya, abang-abang membawa bukti untuk dijadikan bukti saksi dia. Apa dia? Bahawa Yusuf telah dibunuh oleh serigala. Saksi tipu kan di dunia. Dia boleh bermain dengan hatta para nabi, dia bermain. Bapa dia bermain. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, cerita Nabi Yusuf ni banyak perkara. Anak khianat mak bapak, tipu mak bapak, ya. Isteri mengkhianat suaminya, hamba mengkhianat tuannya, semua dikait-kaitkan dalam kisah Nabi Yusuf. Agak menarik yang perlu kita teliti. Kadang-kadang kita, anak kita terbaik, tak adanya anak Nabi tu. Ya, anak Nabi Yusuf 12 orang, 10 tu merancang untuk menjatuhkan adik dia Yusuf tu. Ya, lepas tu dia kelentong bapa, dia kelentong dengan bukti yang tipu pula tu. Tetapi sayang, bapa tu adalah Nabi yang menerima wahyu. Walaupun dia tak tahu kedudukannya, ya. Ini menunjukkan para Nabi pun tidak tahu perkara yang gaib. Cuma dia melalui tafsiran mimpi yang dia dapat daripada anaknya, dia tahu bahawa Yusuf akan hidup. Ya. Tetapi, ya, inilah yang berlaku. Okey, baik. Jadi itu saksi-saksi. Bayangkan, sekarang ini kita akan berhadapan dengan mahkamah mahsyar. Semua akan membawa saksi-saksi. Dan yang menjadi masalah, saksi-saksi itu bertempek pada badan kita. Yang disebutkan di sini, dari sudut mata, telinga, ya, kaki, tangan. Maka jom kita lihat ayat Al-Quran yang mana Allah ceritakan di dalam surah An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka
Dan mereka tahu bahawa Allah Maha benar lagi Maha menjelaskan. Ini menunjukkan kepada kita, pertama saya beriman dengan ayat Quran ini, bahawa lidah kita nampak bercakap macam ni, tapi di akhirat tak berfungsi untuk bercakap sesuka hati. Akan menjadi saksi. Wa aydiyahum, tangan, kedua-dua tangan menjadi saksi. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki menjadi saksi. Ya, cukup sifat yang dikatakan, mulut perkataan, tangan perbuatan, kaki perbuatan yang akan menjadi saksi di depan Allah, dan saksi ini bukan di bawah program kita. Allah sendiri mengautomatikkan bagi saksi-saksi ini untuk berbicara, dan saya beriman dan saya tidak ragu-ragu akan perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Baik. Dalam surah Yasin Allah berfirman lagi, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutupkan mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, orang Malaysia ni suka surah Yasin kan? Kita suka semua surah, tetapi bila Yasin ini menceritakan, dalam surah Yasin menceritakan bahawa mulut ditutup, ya, mulut ditutup, dan mula berbicara adalah tangan dan kaki kita yang menjadi saksi. Dan tuan-tuan dan perempuan, itu yang kita katakan, ya, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan bahasa isyarat, tangan pun dengan genyitan mata, semua menjadi saksi yang besar di akhirat kelak. Saksi itu bukan datang dari tempat yang lain, dari anggota badan kita sendiri. Ini adalah satu perkara yang sukar untuk kita ketahui, melainkan beriman sahaja. Jangan sampai kita tidak beriman dengan apa yang bakal berlaku ini. Tuan-tuan dan perempuan, ianya merupakan satu perkara yang berbahaya. Berbahaya kerana saksi ini akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah di dunia, ya, jagakan diri kita dari setiap perkataan dan perbuatan. Kerana itu je jalan penyelesaian. Dan kedua, bertaubatlah kepada Allah apa yang kita tidak sengaja. Ya, itu je jalan. Kerana nyawa kita masih ada, nafas kita masih ada, matahari belum terbit sebelah barat, dan nyawa kita belum sampai ke kerongkong, peluang istighfar, bertaubat itu masih ada. Maka kita berusaha. Baik. Lepas tu Allah berfirman lagi. Dan ini di antara ayat yang menggerunkan. Bagi saya ini di antara ayat yang menggerunkan di dalam surah Al-Fussilat. Ya, surah Fussilat. Kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiringkan ke dalam neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan
Sehingga apabila sampai di sana pendengaran, penglihatan dan kulit-kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Tuan-tuan dan perempuan, kulit-kulit menjadi saksi. Tubuh badan kita 99%-nya adalah kulit. Mungkinlah kuku, ya, gigi. Yang lain semuanya kulit. Kat mana kita nak lari? Kalaulah begitu keadaannya, setiap sel-sel kita pada tubuh badan kita akan berbicara di depan Allah. Kenapa kamu make up tu? Make up untuk suami ke untuk orang luar? Maka kita akan jawab. Ya, kita akan jawab, tak, kulit-kulit ini akan berbicara. Ya, kenapa kita make up? Kenapa kita pergi ke tempat tu tak dapat izin suami? Kulit akan berbicara. Kenapa kita buat begitu begini? Ya, melanggari perintah Allah, kulit akan berbicara. Tuan-tuan dan puan-puan, memang kalau disebutkan kulit, kita tak mampu untuk melarikan diri. Kalau dah disebutkan kulit, maksudnya kita tak mampu dilarikan diri. Habis tubuh badan kita. Ya, subhanallah. Tak nampak untuk dapat lari. Okey, kita lihat. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapakah kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat bicara adalah Allah yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Ini di antara perkara yang na'udzubillah, ya, yang mana kita jangan sampai tak beriman kepada Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Bila kita tak yakin Allah mengetahui apa yang kita lakukan, di situlah datang kejahatan pada diri kita. Pertama, keimanan kita tu rapuh, ya, tidak beriman secara yang betul terhadap Allah. Dan kita menafikan sifat rububiyah Allah itu. Maka bila kita menafikan keimanan kepada Allah dengan cara yang betul, keimanan kepada hari akhirat dengan cara yang betul, itulah yang menyebabkan rosaknya pendirian kita, perjalanan hidup kita, yang mana kita akan membuat sesuka hati, ya, tanpa memikirkan hisab di depan Allah nanti. Baik, Anas bin Malik bercerita ketika kami bersama Rasulullah, baginda tertawa lantas berkata, tahukah kalian apa yang menyebabkan aku tertawa? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Beliau bersabda, min mukhatabatil abdi rabbahu yaqulu ya rabbi ala tujirni minaz zulm. Qala qala yaqulu bala. Qala fa yaqulu fa inni la ujizu an nafsi illa syahidan minni. Qala fa yaqulu kafa bi nafsika al-yawma 'alayka shahida wa bil kiramil katibin shuhuda. Qala fayukhtam ala fihi fayuqalu lil arkanihi intiqi. Qala fantuntiqu bil a'malihi. Qala summa yukhalla bainahu wa bainal kalami. Qala fayaqulu bu'dan lakunna wa suhqan fa ankunna kuntu nadil. Okey. Perbincangan seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, kalimah yang diletakkan Rabb. Bila kita sebut Rabb ini menunjukkan di situ adalah kebesaran Allah, keagungan Allah pada hari mahsyar nanti. Ia merupakan hakim yang terbesar dan merupakan Al-Malikul Muluk, yang raja kepada segala raja-raja dengan kehebatan dan keagungan Tuhan dengan kehebatan dan keagungannya. Maka sehingga apabila mereka dia berkata, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah melindungku dari kezaliman? Allah menjawab, ya. Maka hamba itu pun menyatakan, sesungguhnya aku tidak membolehkan bagi diriku melainkan menjadi saksi atasku. Ya, jadi memang Allah dah firmankan bahawa dia tidak akan menzalimkan. La yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimkan seseorang itu pada hambanya. Ya, kenapa? Pada hari itu adalah hari keputusan yang amat penting. Jadi hamba dia mengatakan, ya Allah, ya, tidakkah kamu ni adalah Tuhan yang Maha Pengampun, ya, tidak pernah menzalimi.
kepada seorang pun. Ya, Allah kata memang aku tidak akan menzalimi. Maka lelaki ni kata, maka aku dalam bab ini aku akan menjadi saksi untuk diriku. Masya Allah. Maksudnya dia menyangka dia akan berbicara mempertahankan diri dia. Baik. Jadi lalu Rasulullah katakan lagi. Allah berkata, cukuplah diri sendiri pada hari ini sebagai saksi atas kamu. Dan cukuplah para malaikat yang mulia lagi mencatat menjadi saksimu. Okey? Maka Allah kata, ya, kamu akan menjadi saksi pada diri kamu. Ya, orang ni excited lah. Ya, dia ingat dia akan berbicara, dia ingat dia boleh kelentong Allah. Ya, macam kita lah, kalau kita boleh jadi saksi, maksudnya kita kelentong lah orang. Tapi Allah mengatakan, okey, baik, cukup kamu yang menjadi saksi ke atas dirimu. Dan juga cukup malaikat yang menulis kiri dan kanan kamu itu, yakni kiraman al-katibin, ya, yang mana dia menulis menjadi saksi kepada kamu. Lalu ditutup mulutnya. Maksudnya dia tidak mampu untuk berbicara. Bukan tutup macam ni, tapi dia tidak mampu untuk berbicara. Dia macam orang bisu. Ada mulut, ada lidah, tak boleh berbicara. Ya, ada lidah tetapi tidak boleh berbicara. Okey, maka di sini berlaku. Kita lihat. Maka mulutnya pun ditutup. Lalu dikatakan kepada seluruh anggota tubuhnya, bicaralah kalian. Maka setiap anggota tubuh itu mengatakan amal yang telah diperbuatnya. Kemudian tibalah waktunya, ia diperbolehkan berbicara dengan organ mulutnya. Mulutnya berkata, sial dan celakalah kalian, bukankah kalian yang dahulu aku bela. Kan? Jadi bila dah tutup mulut tu, ya, maka Allah katakan, wahai tubuh, badan, bicaralah kamu semua. Maka semua tangan, kaki, badan, kulit, mata, semua berbicara dan membicarakan hal peribadi orang mempunyai badan, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan. Tuan-tuan dan perempuan sakit kepala kalau kena macam tu. Sakit kepala. Ya, memang sakit. Kita nak kelentong. Pasal apa kita ni kaki kelentong kadang-kadang. Tak percaya pergi hospital. Ya, orang tu ada kencing manis ke darah tinggi, macam mana pemakanan? Okey makan doktor. Ya, pasal saya bawa balik hospital semalam. Ya, 3 bulan punya dia check darah. Dengan urin pun dia check. Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan nak kelentong mana? Oh, saya jaga makan saya begini. Kalau dikeluarkan report 3 bulan tu, dikatakan macam mana jaga makan ni? Tak jaga. Kan? Tapi Alhamdulillah saya jaga. Alhamdulillah. Ya. Bahkan saya mengaku mungkin ada terlepas pandang saya terlepas. Tapi Alhamdulillah bila keluar result tu, Alhamdulillah dia antara maksudnya result tu baik daripada yang lepas. Lepas dah baik dah. Cuma beberapa tahun yang lepas tak baik. Dia tinggi. Yang ni bagus rendah. Dia kata, okey, bagus, tak jaga. Tapi tak jaga mana pun. Dia mungkin, ya saya jaga kontrol lah berapa, cuma exercise semenjak-menjak ni kurang sedikit. Cuma nak menceritakan, kita cuba nak mengkelentongkan Tuhan ya dengan perkataan, tetapi ya result itu, keputusan itu meletakkan, okey, berapa kamu punya darah dalam tempoh 3 bulan. Ya, 10, 9, 8, 7, 5, 6, 5, 4 ke, begitu dia tengok. Ini dia, tempoh dia 3 bulan. Berarti kita, Alhamdulillah. Okey, masalah sel darah putih, sel darah merah, ya, masalah protein dalam kencing kita, masalah uric acid dan berbagai-bagai dikeluarkan. Ya, dikata ini bagus, ini ada masalah sedikit, ini, itu, ini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, result itu yang mengeluarkan keputusan kita ni menipu ataupun tidak. Kalau kita kelentong duk makan, Masya Allah tak jaga, lepas tu kita kata, saya jaga makanan. Ya, result kata kita tak jaga makanan. Macamlah budak-budak, ya, saya belajar. Result keluar peperiksaan fail. Apa tu belajar? Belajar apa? Ini keputusan, ya, amat penting untuk kita ketahui. Tuan-tuan dan perempuan, kalaulah sampai kulit berbicara begitu sekali, ya, sehingga kawan kata, celaka kamu tubuh badan aku buat semata-mata, aku buat kerana kamu semua, tiba-tiba kamu menjadi saksi sebagai saksi yang menyakitkan aku. Itu pasal Rasulullah gelak, ya, salah kamu sendiri, ya, salah kamu sendiri. Bukan kamu yang
bukan kamu bersungguh-sungguh untuk menjaga diri kamu, bahkan kamu lalai, bahkan kamu minta Allah kamu nak menjadi saksi, tiba-tiba saksi yang muncul dari tubuh badanmu semua tidak membenarkan perbuatan kamu, bahkan mengutuk perbuatan kamu. Allahu Akbar. Kalau begitulah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ini agak menarik tuan-tuan dan puan-puan. Dalam tubuh badan kita pun kita takkan dapat selesai. Tak dapat selesai. Agak-agak anak-anak kita yang kita jaga, isteri kita yang kita jaga, boleh selesai ke? Oleh kerana itu Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari larinya adik-beradik larinya seorang itu daripada adik-beradiknya. Berarti ini lingkungan orang yang akan menjadi saksi. Ya, adik-beradik dia. Sakit kita. Wa ummihi wa abih. Mak dan ayah kita akan menjadi saksi kita, anak derhaka ataupun tidak, anak yang mengikut ajaran Tuhan ataupun tidak. Mereka akan jadi saksi kita. Mereka akan kaitkan kita untuk melepaskan diri masing-masing. Wa sahibatihi wa bani, dan para isteri dan juga anak-anak kita cabut lari. Tu dia, lari pada isteri, pada anak, disebabkan kes inilah. Mereka akan menjadi saksi kepada kita. Tuan dan perempuan, waktu itu nilaian keluarga tidak ada nilai bagi orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman dia lain. Nilaian keluarga amat penting. Tetapi bagi orang yang bermasalah dalam keimanan mereka ataupun masalah dalam agama mereka, keluarga tidak ada nilai apa-apa. Yang lebih menakutkan, ya, apa dia? Keluarga itu dicagarkan untuk api neraka. Ya Allah, ambillah keluargaku, ambillah anakku, ambillah isteriku, ambillah mak bapakku, ambillah adik-beradikku, ambillah kabilah aku. Yang penting aku seorang selamat. Itu disebutkan dalam surah Al-Ma'arij. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, ini bukan satu perkara yang boleh dianggap ringan. Maka kita kena bersedia dalam berhadapan dengan suasana begitu, bermula daripada kita ada hari ini. Kerana masih nyawa kita, nafas kita masih ada, nyawa kita masih ada, maka peluang bertaubat itu masih besar. Okey? Baik, jadi kita lihat ini menggerunkan. Kalau begitulah keadaannya, memang menggerunkan. Oleh sebab itu, wahai saudaraku yang mulia, bertakwalah dan takutlah kepada Allah Azza wa Jal atas apa yang akan terjadi pada anggota tubuh kita. Ya, hari ini kita jaga. Ya, takut. Ya, tubuh kita nakkan lembutlah kulit kita. Kita pakai lotion lah apa. Rambut kita gunakan berbagai-bagai bentuk. Tiba-tiba menjadi saksi yang menggerunkan. Hai. Janganlah salah guna fungsi mereka untuk bermaksiat kepadanya, tetapi pergunakanlah mereka untuk berbakti kepada ketaatan kepadanya, sebab pada hari kiamat kelak anggota tubuh ini bersaksi apa yang dilakukan ke atas apa yang kita lakukan. Maka na'udzubillah min zalik, ya tuan-tuan dan puan, ianya merupakan satu perkara yang amat penting untuk kita ambil berat. Maka berusahalah kita menjaga diri kita masing-masing. Ya, saya tak mampu untuk menjaga, tuan-tuan dan perempuan, hatta menjaga diri saya pun tak mampu. Menjaga diri anak-anak, isteri dan juga kaum keluarga kita yang dekat pun tak mampu. Maka masing-masinglah, nafsi-nafsi lah. Ya, kerana di akhirat nanti nafsi-nafsi. Ya, tidak dinafikan, nafsi-nafsi. Semuanya nafsi-nafsi. Okey, baik. Yang kelima, manisnya muraqabah. Ya, manisnya muraqabah. Ini yang satu perkara yang kita nak sangat-sangat. Ya, kenapa tuan-tuan dan perempuan, satu amalan bila kita rasa macam tak seronok, kita nak buat pun lembek aja kan. Ya, kita nak buat pun rasa malas je. Itu kerana apa? Kerana kemanisannya tak ada. Sedangkan kemanisan iman ada. Kemanisan ibadat ada. Ya, kemanisan menuntut ilmu ada. Bagi saya, alhamdulillah, saya amat suka menuntut ilmu. Kerana apa? Ada kemanisannya.
Macam mana manis dia? Okey, kemanisan ini dia tidak berkaitan dengan kencing manis. Dalam bab-bab manis iman, manis ini semua tidak ada kaitan dengan kencing manis. Tetapi kemanisan ini akan dirasai manis apabila Allah berikan kepada kita yang menyebabkan kita jadi istiqamah. Kita suka tu kita jadi istiqamah. Dia seorang tu kalau dia suka sesuatu dia akan buat, volunteer. Kan? Dia suka rela melakukan perkara. Itu mana maksudnya kemanisan dia miliki. Kita tengok kadang-kadang orang tu suka solat sunat, dia merasakan kemanisan dia dalam solat sunat. Ada orang yang suka berpuasa, dia merasakan kemanisan dia dalam berpuasa. Ya, ada yang suka berqiyamul lail, ada yang suka duha, ada yang suka berbagai-bagai kerana ada kemanisan dia. Saya Alhamdulillah Allah bagi dalam bab ini, dalam menuntut ilmu saya suka sampai sekarang lah. Kalau memang saya seorang yang Allah berikan kesempatan untuk menuntut ilmu, saya akan pergi menuntut ilmu. Suka sangat. Kerana terasa ilmu tu manis. Ya, terasa bermanfaat. Terasa. Kalau Allah bagikan, begitu kedudukannya. Dan suka, ialah insya-Allah kita semua sama dalam bab kerja amal kita suka nak volunteerkan kita. Suka. Kadang-kadang kita rasa suka. Mudah-mudahan Allah kuatkanlah tetapkan ikhlas kita tu. Tetapi yang lain-lain itu semuanya ada kemanisan. Dan ada sifat-sifat kemanisan itu, syarat-syarat kemanisan yang kita nak memilikinya. Ya. Misalnya orang yang nak merasakan kemanisan iman, dia benci kepada sesuatu yang buruk itu, ya, seperti benci dia dicampakkan ke dalam neraka, maka di situ akan terbitnya kemanisan dalam diri. Munajat kita di malam hari, ya, bertahajud kita munajat kepada Allah, dia bukan sekadar bertahajud, munajat itu yakni kita mengadu kepada Allah, merayu kepada Allah, mohon ke, kita nak cakap apa pun, tapi munajat lah istilah tu, ya, dengan penuh syahdu, dengan penuh merayu, dengan penuh titisan air mata, tuan-tuan dan perempuan akan merasakan kemanisan. Memang akan rasa kemanisan. Itu pasal bila kita tengok kadang-kadang orang tu Masya Allah, dia rajin, kerana dia telah merasakan kemanisan dalam sudut amalan dia. Maka di sini ada kemanisan dalam muraqabah. Dia bukan perasaan takut kadang-kadang. Kemanisan ini, ya, kadang-kadang dia merasakan seronok. Bila dia lakukan, dia rasa seronok. Rasa bersemangat. Dia bukan takut semata-mata, ya, dalam bab muraqabah ni. Tapi dia rasakan, dia merindui Allah. Dia bukan takut semata-mata. Dia mengharap, mencintai, dia merindui. Ya, apatah lagi dia merindui untuk bertemu dengan Allah, dia akan lakukan secara volunteer, sukarela. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan sampai tahap yang mana Rasulullah SAW sanggup, ya, berdakwah dengan keadaan dia diseksa, dia dibunuh, diugut untuk dibunuh, dia teruskan kemanisan itu dan dia tahu dengan siapa dia berhubung. Maka kita nak hidupkan kemanisan itu dalam jiwa kita. Kemanisan dalam keluarga misalnya. Ya, baik, kita lihat. Manisnya muraqabah, tidak ada satu ketaatan pun di dalam Islam melainkan Allah pasti memberikan kebaikan bagi pelakunya. Begitu pula halnya dengan muraqabah. Ya, muraqabah termasuk perkara yang diarahkan untuk kita lakukan, sudah tentu kebaikan itu ada. Berkaitan dengan amal-amal yang hukumnya wajib atau yang sunat, sifat muraqabah mendorongkan kita agar bersegera mengerjakannya dengan penuh ikhlas. Perasaan yang senantiasa berada di dalam pengawasan Allah menjadikan kita sosok yang tegar dalam menghadapi segala rintangan syar'i pada waktu beribadah kepadanya. Okey. Jadi dalam bab ini, bila kita lihat balik berkaitan dengan amal dan hukuman wajib atau sunat, sifat muraqabah mendorongkan agar bersegera mengerjakannya. Ini berkaitan kita, keimanan kita dengan Tuhan kita. Oleh kerana itu saya amat menekankan tuan-tuan dan perempuan kena faham kalimah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Kerana tauhid rububiyah ini dia akan mengangkat Tuhan pada tempat yang betul dan menjadikan Tuhan itu adalah keagungan kita. Ya, keagungan, kemegahan, keseron, apa yang kita nak sebut, yang mana kita tahu bahawa Allah mempunyai sifat yang cukup perfect, cukup
tinggi nilainya yang tidak ada tolok banding. Yang mana kekuasaannya meliputi segala-galanya, kehebatan, kemuncak kehebatan. Dalam minda saya boleh sebutkan Rab itu Allah tu ya. Kalimah Rab dan kalimah Allah tu dia datang satu package yang besar. Dia masuk dalam otak tu, dia tahu bahawa itulah Tuhan yang mempunyai sifat yang begitu dahsyat. Ya, benda ni kena latih, tuan-tuan dan perempuan. Nak meletakkan itu kena latih. Saya bagi contoh ya, tuan-tuan dan perempuan, ya. Kalau kita sebut, nak sebut apa ya? Sebut Pak Mat ke, sebut orang-orang biasa ni, kita tak rasa apa-apa kan. Biasalah tu kan. Tetapi bila kita sebut, orang tu kita tengok, mula-mula tak ada apa-apa. Tiba-tiba orang kata, itu pencuri. Kita mula berdegup jantung kita, berdebar. Pencuri, kita mula risau. Kan, betul tak? Mula-mula tak ada apa. Tetapi bila kita dapat tahu, mula kita berdebar. Kita tak tahu kereta tu lalu. Tapi bila kita buka mesej, kereta ini adalah di antara pencolek. Terus kita takut, terus kita lari. Betul tak? Ya, itulah perasaan yang muncul. Yang muncul dalam diri kita. Kita perasaan itu ada untuk Allah. Kita tengok, ya, kita tengok kambing. Kita tengok, alah comelnya. Kita tengok rabbit, alah comelnya. Perasaan kan suka. Bila kita tengok ular macam mana? Alamak, kan? Cabut lari. Tengok harimau, dah kerana kita tahu sifat ular, sifat harimau. Macam mana? Ya? Adakah kita tengok, alahai harimau. Harimau. Yalah, kita tak ada kat sini. Tak apa, kita ambil lah ular. Nampak ular menjerit. Bukan nampak ular, nampak lipas pun dah menjerit. Nampak ular, kita dah tahu sifat ular tu bisa, ular akan mematuk. Ya, apatah lagi ular tedung yang bahaya. Kita tahu, kita lari, takut. Tuan-tuan dan perempuan, kerana kita, dalam minda kita dah setkan binatang tu begitu. Kita tengok ya, saya bagi contoh lagi. Kalau kita tengok Animal Planet misalan ataupun Discovery punya ni channel, yang mana kita lihat ya, misalan binatang-binatang kan. Kadang-kadang mak dia beranak tu, harimau datang, mak dia tinggalkan dia. Anak ni tak tahu harimau tu apa. Dia tak tahu. Harimau tu duduk, jilat-jilat lah dia kan. Jilat harimau tu, dia tak tahu. Dia ingat macam mak dia. Tetapi kenapa mak dia lari? Mak dia tahu harimau tu berbahaya yang akan menelan. Lembu, kerbau. Mak dia lari. Kalau boleh nak lawan tapi takut. Tapi si anak ni saya tengok tu dia gendeng kat harimau tu. Harimau tu buat dek aje kan. Duk seronok-seronok. Kerana anak lembu tidak mengenali harimau. Jadi dia tak takut. Tetapi mak lembu dia takut pada harimau. Ya, kerana dia tahu kedudukan harimau yang akan membahamkan semua tu. Maka anak tu dalam keadaan jahil tak takut, kesudahannya dia jadi dibahamnya oleh harimau kesudahannya. Ini menunjukkan tuan-tuan dan perempuan betapa pentingnya kita mengenali Allah dengan maksud yang betul. Makna yang betul. Ya. Kalau kita tengok ya, raja-raja yang zaman dahulu, kita sebut nama raja, misalnya Kublai Khan, Genghis Khan, ya, maka kita akan rasa lain. Ini raja yang dikatakan zalim, gerun dahulu. Kita pernah tengok membaca sejarah Mao Zedong, Presiden China. Kita pernah baca dalam sejarah Hitler yang bunuh Yahudi. Kita pernah baca dalam kisah raja-raja China yang ganas pada ketika dahulu. Bagaimana perasaan kita? Kita tahu. Kalau zaman sekarang kita nak kata apa ya, mungkin presiden dikaitkan dengan Korea Utara. Ya, kita tengok dia punya tu pun kita rasa masya-Allah, takut juga ya dengan keadaan dia. Begitu kalau kita kenal seseorang. Kalau kita kenal Allah dengan sebenar-benarnya, perasaan itu tumbuh, perasaan itu muncul, perasaan takut kepada Allah, perasaan rindu kepada Allah, perasaan mengharap kepada Allah, itu akan muncul. Maka itu yang terbaik. Maka itu yang akan memfungsikan akidah kita bergerak dengan cantik. Ya, kita tahu dengan siapa kita berbicara, kita tahu dengan siapa kita sembah.
Kita tahu syariat ini akan dijaga. Tidak ada siapa yang akan menokok nambah syariat ini kerana kita tahu siapa pencipta kita. Kerana dia sahaja yang boleh meletakkan agama ini, menambah, mengurangkan, hanya dia melalui lisan Rasulullah. Tetapi bila kita tak mengenali pencipta kita, yang sebut Allahu Akbar pun tak rasa apa-apa, itulah masalah hati kita, iman kita. Bila sebut kalimah Allahu Akbar waktu azan tu pun kita tak rasa apa-apa, bermasalah kita. Kita tidak mengenali pencipta kita dengan sebaik-baiknya. Dulu waktu kita kerja, kerja pejabat, kita mengenali bos kita dengan baik. Macam mana bila bos datang? Lain sambutan kita. Orang yang tinggi datang, lain. Subhanallah, tiba-tiba dengan Allah tak ada rasa apa-apa, satu benda yang bermasalah dari sudut keimanan kita. Maka kita lihat manisnya muraqabah disebabkan kita mengenali pencipta kita dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan amal-amal hukumnya wajib atau yang sunat, sifat muraqabah mendorong agar bersegera mengerjakan dengan penuh keikhlasan. Perasaan senantiasa berada dalam penguasaan Allah menjadikan kita sosok tegar dalam menghadapi segala rintangan syar'i yang pada waktu beribadah kepadanya. Oleh kerana itu para nabi dalam menyampaikan risalah, dia tak pernah berputus asa disebabkan dia sampaikan dia mengenali pencipta dia. Dia tidak pernah berputus asa disebabkan pencipta dia berurusan dengan pencipta dan dia telah menyaksikan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi keistimewaan dia pada peristiwa Isra' Mi'raj. Baik. Kemudian terkait hal-hal yang diharamkan ataupun dimakruhkan, apabila muraqabah sentiasa memenuhi hati kita, nescaya dengan sendirinya kita akan merasa takut kepada Allah. Kita akan senantiasa merasa tidak aman dari murkanya. Jika berani berbuat kemaksiatan dan kenistaan sekalipun jauh dari penglihatan manusia, dan apabila kita terlanjur melakukan kekeliruan, muraqabahlah yang akan mendorong kita untuk segera bertaubat, menyesal dan tidak kembali kepada jurang kemaksiatan untuk yang sekian kalinya. Okey. Ini juga perkara yang amat penting untuk kita ketahui yang berkaitan dengan muraqabah. Oleh kerana itu bagi saya dalam bab ini, kita mendidik anak-anak ataupun anak-anak pelajar, kita tidak mengatakan takut ustaz tu, takut ayah ke, takut ibu semata-mata. Tetapi kita mukaddimahkan takut kepada Allah. Allah melihat kamu. Dia kalau mak ayah melihat, mak ayah tak melihat, dia buatlah. Tetapi bila kita sebut Allah, mungkin sekali dia tak terasa, tapi 2-3 kali terasa. Tu pasal didikan daripada awal kecil ni amat penting. Didikan awal. Tuan-tuan dan perempuan, mak saya dulu, saya teringat, kalau bukan duit kamu jangan ambil, kata. Walaupun 1 sen. Dulu 1 sen berharga kan. 1 sen, 2 sen sampai boleh collect sampai 5 sen tu dah boleh beli sweet tahun-tahun 70-an tu. Boleh beli sweet dalam 5 sen, 5 ke 10 sweet kita boleh beli. Nasi lemak boleh 15 sen, 20 sen. Mak kata jangan ambil walaupun 5 sen, 1 sen waktu tu. Kalau bukan duit kamu. Alhamdulillah, didikan itu amat penting sebenarnya. Jumpa tak ambil, tak terliur pun kata orang. Jumpa banyak mana pun tak terliur. Tapi mak kata kalau jumpa juga tak ada orang yang mengaku, pergi ambil, letak dalam tabung surau. Dan itulah konsep kami. Jumpa, ambil, letak. Tanya dulu tak ada, ambil, letak. Sampai satu ketika saya teringat umur 10 tahun. Waktu tu, 10 tahun. Jumpa duit RM50 waktu tu kan. Kita umur 10 tahun. Mengeletar pegang tu. Bagi tanya kat mak, duit siapa ni? Kat mana kamu jumpa? Jumpa kat jalan raya ni. Dia orang tu. Nanti orang tu akan mencari. Menggeletar, bagi. Mak kata tak apa, pegang. Nanti mak pegang. Nanti kalau ada orang tanya, beritahu. Rupanya ada orang tanya. Alhamdulillah. Kita serahkan balik. Nak menceritakan begitu. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pelihara kita dan pelihara saya sendiri. Kalau bukan duit kita tak berminat lah. Tak berminat. Kalau duit tu haram, tak berminat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau duit kita, okey lah. Kalau orang bagi, okey lah. Tapi kalau bukan duit kita, duit haram,
Na'udzubillah, minta Allah lindung, minta Allah selamatkan dalam ini. Kerana kita akan berhadapan dengan fitnah-fitnah yang begini, yang bukan duit kita. Orang akan tawar, di situ akan ada rasuah, di situ ada berbagai-bagai, maka tidak berminat. Kesan daripada mak ayah saya didik waktu kecil. Minta Allah pelihara, ampunkan dosa mereka. Ya, jadi oleh kerana itu didikan ini amat penting. Di waktu kecil kita ajar begitu. Sedangkan kalau ikutkan kaedah fiqh yang kita belajar masalah fiqh, jumpa 5 sen tu orang takkan tuntut. Memang takkan tuntut. Ya, boleh digunakan. 10 sen, 20 sen, RM1, orang takkan tuntut. Tetapi kalau jumlah yang banyak, baru orang akan tuntut. Ya, kalau jumlah yang sedikit macam bawang jumpa tepi jalan kan, sebiji bawang, bukan sekilo bawang, sebiji, orang takkan tuntut. Biasanya kalau jumpa apa pisang ataupun apple sebiji, jarang orang akan tuntut. Maka daripada membazir boleh dimakan. Itu kaedah dia. Tetapi kalau sebiji durian, orang akan tuntut. Yang tu jangan. Ya, kalau dah jumpa sebiji tembikai, maka jangan diambil. Ya, kalau sekadar macam bawang ke apa benda-benda simple tu orang takkan tuntut, maka dibenarkan, syarak membenarkan. Tetapi disebabkan didikan jangan itu, maka kita pun tak berminat. Ya, kalau apa pun kita akan banyak refer kepada tempat-tempat yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Okey. Jadi dia termasuk dalam kategori muraqabah. Penting. Penting sangat dalam bab muraqabah ni. Kita akan saksikan, kalau ada nanti kita akan saksikan bagaimana kesannya. Ya, muraqabah ni kalau tidak ada, dia akan menjadikan amalan dia seperti debu yang berterbangan. Yang Rasulullah kata dia akan bawa amalan sebesar gunung, yang disebutkan besar gunung. Ya, tiba-tiba amalan itu menjadi debu yang berterbangan. Berkaitan dengan muraqabah. Okey, tak apa, kita bacakan dulu. Amal yang mubah pada hakikatnya ia merupakan nikmat Allah kepada para hamba. Jika hamba selalu berbuat kebaikan dalam tiap-tiap keadaan dan sikap itu lahir dari sikap muraqabah, maka nescaya Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Okey. Jadi, di antara kesan daripada sifat muraqabah ini, maka rahmat Allah tu akan datang kepada kita, akan diberikan. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang ada sifat muraqabah, yang sentiasa mengetahui Allah memerhatikan. Dan sudah confirm Allah memerhatikan. Ya, maka dia akan berusaha dan Allah akan membantu banyak perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, serah kepada Allah. Saya amat suka dalam bab ini. Yalah, pertama kita mengkaji dia dan kita menghayati dia dengan cara yang betul, maka dia akan rasa satu kenikmatan bila seorang itu bertawakal kepada Allah. Dan kita menyaksikan Allah membantunya. Membantunya kadang-kadang, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Okay? Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan bantunya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan beri daripada satu rezeki yang tidak dijangka-jangka. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba keyakinan ini kemuncak dalam keyakinan, ya, tawakal kepada Allah. Puncanya kita kata, bila kita sebut tawakal kepada Allah, ialah kena usaha juga, kan? Itu kita cuba nak menyedapkan perasaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tawakal terus kepada Allah dan berusaha itu memang tak dinafikan, tetapi tawakal itu mesti kemuncak. Kerana kemuncak tawakal ini dia akan menghapuskan segala bentuk-bentuk usaha sebenarnya pada tempat-tempat yang kita tak dapat nak gambarkan. Oleh kerana itu, kalau kita menyaksikan di saat Nabi Ibrahim, ya, dilontar ke dalam, melalui manjanik dilontarkan ke dalam api. Macam mana tawakal dia kepada Allah? Tawakal hasbi Allah. Malaikat datang untuk membantu hasbi Allah dan dia tidak ada jalan. Siapa yang boleh membantu waktu itu? Allah. Nabi Musa, mak dia tawakal kepada Allah. Tak ada jalan dah. Fir'aun arahkan bunuh-bunuh dan dia lahir pada hari kelahiran. Siapa yang tak tahu kelahiran baby lahir-lahir menangis, ya? Dan di waktu itu adalah waktu yang mana mereka sentiasa memasang telinga mendengar baby menangis untuk tengok laki ke perempuan. Sampai mak Nabi Musa tak boleh menyimpan baby dalam tempoh 24 jam pun tak sampai. Ibu-ibu yang lebih mengetahui dalam bab ini, kasih sayangnya terhadap anak-anak, kena pula baby.
Ya, kalau bukan baby pun seorang ibu amat sayang kepada anaknya, ini kan pula baby yang kecil. Tetapi mak Nabi Musa tawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Ini keluarga soleh ni. Ya, ini memainkan peranan. Mak ayah soleh ni mainkan peranan dalam keluarga dia. Maka diletak di tepi sungai Nil, dikeluarkan di atas tabut bekas tu, ya, ke atas sungai Nil, dan tidak ada dalam mindanya melainkan hanya Allah yang mengetahui mati ke hidup, wallahu a'lam. Tapi hakikatnya kalau dijumpai oleh pengawal-pengawal ataupun tentera-tentera Firaun, mati budak ni, kan anak lelaki, dari tempat yang ditakuti tiba-tiba berada di dalam istana tak sampai 24 jam. Tawakal tinggi, dahsyat. Saya tertarik sungguh dengan cerita-cerita yang begini. Dahsyat. Bagaimana Allah nak selamatkan daripada tempat yang kalau jumpa tentera Firaun dibunuh. Tiba-tiba dia berada di dalam istana Firaun. Tentera-tenteranya menyaksikan, tak boleh disentuh. Dahsyat kan? Tawakal yang tinggi. Maha suci Allah dalam bab ini. Okey. Jadi kena rahmat Allah akan datang, dan saya mengatakan tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jadikan kita ini orang yang soleh. Ya, berusaha menjadi orang yang soleh, bermula daripada akidah yang betul, ya, syariat yang tepat dan manhaj yang mustaqim, lurus, dan akhlak yang mulia, maka kita akan bergerak menjadi orang yang soleh. Kerana orang yang soleh ini akan dibela oleh Allah, akan dijaga oleh Allah. Hatta anak buat nakal pun Allah akan jaga. Ya, Allah akan jaga. Allah akan pelihara. Ini berdalilkan dalam ayat surah Al-Kahfi yang hari ini disunatkan kita membaca. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun kanak-kanak dalam kisah tu yang mana Khidir bunuh budak tu, adapun kanak-kanak itu mak bapak dia adalah orang yang beriman, salih, orang yang soleh. Kami takuti budak ini akan menyebabkan mak bapak dia menjadi kufur dan melampaui batas. Ialah disebabkan sayang akhirnya anak membawa kepada durhakanya kepada Tuhan. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Dan kami nakkan Allah menggantikan dia anak yang lain yang lebih baik daripada budak itu dan lebih menyayangi mak dan ayahnya. Tu dia kesan daripada mak dan ayah yang soleh. Anak nak buat tak baik pun Allah akan pelihara. Janji kita orang yang soleh. Bukan sekadar itu, tuan-tuan dan perempuan, bahkan jika kita yang soleh ni kita duk fikir kalau aku mati anak aku ni, kalau aku mati aku. Memanglah sistem wasiat apa sekarang dah ada cantik. Tetapi Allah nak menceritakan zaman dahulu sistem itu tidak ada. Maka harta, yang mana ada harta disimpan bawah tanah. Ya, simpan bawah tanah. Itu memang sistem zaman dulu. Bank dia bawah tanah. Okey. Wa ammal yatima, adapun anak yatim itu, wa ammal yatim wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding yang nak terjatuh itu, yang Nabi Khidir betulkan dengan Nabi Musa, rumah tu dia tegakkan balik, ya. Adapun dinding dan yang nak jatuh itu adalah milik dua orang anak yatim di bandar tersebut. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun di bawah dinding yang nak jatuh itu, dalam tanah itu ada harta milik mereka. Wa kana abuhuma salihah, dan disebabkan bapa mereka berdua itu adalah orang yang soleh. Nampak tak kesan mak ayah yang soleh? Ya, harta kita kumpul tu, insya-Allah buat pembahagian yang cantik, yang betul, maka Allah akan pelihara.
fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, ya, dan Tuhan kamu inginkan budak-budak itu menjadi besar, dan bila dia besar nanti dia akan keluarkan harta itu sebagai rahmat dari Tuhan kamu. Nampak tak? Rahmat tu datang disebabkan mak bapak yang soleh. Tuan-tuan dan perempuan, jadikan kita ini ibu bapa yang soleh. Ya, insya-Allah bermula daripada mengenal pencipta kita dengan cara yang baik dan beramal dengan syariat yang betul, mengikut manhaj yang lurus, maka akhlak kita menjadi mulia, maka kita akan menepati ciri-ciri bapa yang soleh, isteri yang solehah, anak yang suami yang soleh, juga menjadikan anak yang solehah, ya, kepada mak ayah kita yang dah mati itu. Ya, yang mana dah mati, yang masih hidup kita teruskan. Jadi ini kelebihan menjadi orang yang soleh. Banyak lagi kalau ikutkan ayat-ayat cerita-cerita tu, ya, kalau ikan dalam surah Al-Baqarah tu yang dikaitkan lembu betina yang tak dapat tu hanya tinggal, dikatakan para ulama tafsir hanya tinggal seekor lembu betina tu, ya, maka biasa nilaian lembu tu macam kita berapa, 3-4 ribu je atau 300 dinar macam tu, ya, harga dia. Tetapi pada hari itu, ya, disebabkan dikatakan lembu itu milik seorang lelaki yang soleh, meninggal dan diletakkan jadi lembu liar di dalam hutan, maka ianya berada di dalam hutan, tak ada siapa pun boleh menyentuhnya, sehingga pada hari nak cari lembu-lembu tu tak ada, melainkan itulah seekor lembu, ya, yang ada di dalam hutan. Dan itulah yang hampir-hampir Allah kata hampir-hampir mereka tidak dapat melakukan penyembelihan terhadap lembu kerana susah sifatnya, ya, terlalu susah sifatnya. Maka itulah lembu. Maka seekor lembu tu yang dikatakan harga lembu itu diambil dinar-dinar emas, dilapahkan lembu tu, bentang kulitnya, maka dipenuhikan emas pada kulitnya. Itu harga dia. Bayangkan betapa mahal harganya disebabkan itu milik orang yang soleh, mati dan dimiliki oleh anak dan isteri dia. Nampak tak kesan daripada orang yang soleh? Dalam cerita lembu ni yang muncul cerita Jack and the Giant Bean, apa ke nama tu, ya, yang mana yang ceritanya konon-konon Jack jual lembu, lepas tu dapat kacang, dia tanam kacang jadi besar, jumpa gegasi, dapat harta karun di sana. Asalnya harta karun itu adalah harga lembu itu. Tapi datang orang barat, dia buka cerita tu, kita pula yang sonok suka tengok, kan? Aduh, sabar je lah. Baik, sekarang kita lihat balik. Wajar saja balasan demikian hanya dikurniakan kepada orang yang sentiasa berbuat baik, kerana balasannya selalu sesuai dengan jenis perbuatan hamba itu sendiri. Jika perbuatan itu baik, maka balasannya yang tepat adalah kebaikan. Sedangkan jika buruk, maka balasan sesuai dengan kesengsaraan. Jadi seluruhnya bergerak di atas roda keadilan. Mereka yang tersebut baik, berbuat baik, nescaya akan mendapat limpahan rahmatnya. Sedangkan orang yang berbuat keburukan, nescaya akan dijauhkan dari rahmatnya. Itu kaedah lah. Memang siapa yang buat baik akan dapat baiklah. Siapa yang buat jahat, maka tidak ada balasan baginya melainkan kejahatan. Itu makruf. Okay. Baik. Allah menyediakan balasan yang besar bagi siapa saja yang hatinya dipenuhi sifat muraqabah, yang dengannya dia terbimbing untuk selalu berbuat taat dalam setiap keadaan, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Salah satunya adalah jaminan mendapatkan naungan pada hari kiamat, iaitu hari pada saat tidak ada naungan bagi umat manusia selain daripada naungan Allah. Ini di antara perkara yang menarik untuk kita perhatikan, kerana apa? Bila ada sifat muraqabah ni, dia akan memberi banyak impak yang baik. Terutamanya amat penting bila kita bicarakan hari akhirat ini, kerana hari akhirat hanya mampu kita memperolehi, ya, kebaikan melalui di dunia. Melalui kita menjadikan ia sebagai amalan-amalan terpilih kita. Oleh kerana itu, tuan dan perempuan, saya nasihat sangat-sangat supaya kalau jika kita nak beramal dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan akhirat, maka pastikan hadis-hadis itu adalah hadis-hadis sahih.
Kerana semenjak-menjak ni kita menyaksikan ramai yang menyuruh menghafal zikir begini-gini, kononnya di akhirat nanti dia akan dapat begini-begini. Baik-baik berhati-hati. Kerana apa? Kerana apa yang dijanjikan takut tidak berlaku di sana jika ianya bukan dari hadis yang sahih. Ingat ya, beriman dengan hari akhirat berkonsepkan wala fadilat-fadilat itu memainkan peranan di akhirat. Tetapi bila kita dengar, oh beramal ni dengan 1000 kali maka kita akan di akhirat nanti begini, itu semua berbahaya. Kerana konsep keimanan kita di hari akhirat telah terlari disebabkan hadis tidak sahih. Maka pastikan hadis sahih. Pastikan, jangan suka beramal semata-mata tanpa memastikan ianya betul ataupun tidak. Kalau tak sahih tuan-tuan dan puan-puan, macam mana saya nak cakap ya? Pasal saya memikirkan ya, kita kena faham suatu benda yang kualiti, satu produk yang dikeluarkan oleh satu syarikat berkualiti, maka tak ada siapa pun boleh nak menokok tambahnya. Ya, kalau datang orang nak buat tokok tambah, dia akan boleh disaman. Tiba-tiba agama ni ya, yang berkualiti boleh sesuka hati nak tokok tambah. Itu yang sakit kepala. Disebabkan Allah tak menghukum dia. Nak tunggu Allah menghukum. Ya, di akhirat kelak. Berbahaya. Kalau dia keluarkan produk, ya, produk tu memang keluar, tapi ada kecacatan pun dikeluarkan daripada original tu. Ya, saya tertarik waktu kecil-kecil dulu, beli baju anak-anak Oshkosh, ya. Beli tu, kita tahu harga dia mahal. Tapi ada satu kedai tu, harga ya Allah murah, RM10 ke bawah. Kita kata ini bukan harga dia. Apa pasal? Rupanya kedai rejected. Kedai yang kena tolak walaupun benda tu kualiti tetapi ya ada kekurangannya ataupun ada jahit tersilap ke. Kita tengok kalau orang luar memang tak nampak ya. Kalau kita tengok memang tak ada. Rupanya ada sikit. Memang ada sikit. Tersilap itu, tersilap ini, maka dia reject. Tuan-tuan dan perempuan, amalan soleh kita milik Allah, ya, yang Allah arahkan mengikut Rasulullah, ya, tak kena reject ke? Jangan main-main. Ya, ini agama. Agama bukan akal, agama program wahyu. Seperti mana yang dibawa, seperti itulah yang kita bawa. Baik. Kalau tidak, takut kena reject. Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Ya, ini di antara perkara yang menarik. Pertama, kita beriman hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini bahawa di sana ada naungan. Yang mana disebutkan dalam hadis yang lain bahawa di sana ketinggian jarak matahari itu adalah sejarak satu batu. Batu wallahu alam, tetapi disebutkan wahid mail, ya, milun wahidah, ya, satu batu. Dan bila kita membicarakan tentang matahari, dia berkonsepkan panas. Maka kepanasan itulah mengikut dosa dan amalan masing-masing. Yang kita tahu peluh itu keluar sampai ada yang ke buku lali, sampai ada ke lutut, sampai ada ke bahu dan sampai ada di pertengahan mulut. Ya, panas. Dan di sana juga terdapat golongan yang akan mendapat lindungan daripada kepanasan itu melalui lindungan Arasy Ar-Rahman. Bagaimana? Saya beriman, saya tidak akan bicara dan saya tahu bahawa kewujudan Arasy Ar-Rahman itu ada. Ya. Di sini Rasulullah mengatakan 7 golongan. Tuan-tuan dan perempuan, jadikanlah walaupun kita ni seorang daripadanya, insya-Allah kita akan dapat. Tolonglah kita jadikan diri kita. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Naungannya.
Jadi Allah memberikan satu peruntukan kepada Arash Ar-Rahman. Ini di antara perkara yang penting. Tuan-tuan dan perempuan beriman kepada Allah, beriman kepada Arash Ar-Rahman. Ini amat penting. Ya. Mereka itu adalah Al-Imamul Adil. Yani imam yang pemerintah, pemimpin yang adil. Dan konsep adil itu dirujukkan kepada agama kita dengan cara yang betul. Ya, bukan cara ikut ijtihad kita sebagai ahli politik, mengikut falsafah Socrates atau Plato, Aristotle, ya, tak adil mengikut kefahaman Islam supaya kita tidak melampaui batas ataupun tersalah jalan. Kemudian anak muda yang tumbuh, yang dibesarkan dalam ibadah kepada Allah, ya, anak muda yang sentiasa, ya, yang ditumbuhkan, dibesarkan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Maksudnya didikan agama. Maksud bila didikan agama dia terjaga dalam bentuk-bentuk maksiat apa semua dia terjaga. Kemudian seorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid, ya, hati terutamanya kaum lelaki yang mana hatinya terpaut kepada masjid, yang ulama membahaskan maksud terpaut kepada masjid ini ialah sentiasa melakukan solat wajib dia di masjid. Ya, hatinya sentiasa nak pergi masjid, nak pergi masjid, nak pergi masjid. Jangan, bagi kaum-kaum ibu saya nasihatkan, jangan marah suami-suami nak pergi masjid awal ke, ya, biarkan dia pergi masjid. Di zaman muda dah pergi kelab malam, pergi padang golf, pergi tempat-tempat ni, biarkan dia pergi masjid. Waktu dulu kita tak pernah nak tegur, tapi bila pergi masjid tegur. Pasal ini ada jemaah yang mengadu. Ustaz, dia kata, macam mana Ustaz? Saya ni bila nak pergi ke masjid awal, ya, isteri saya kata, "Ai, awak ni bukan muazzin, bukan tok imam. Lagi awal daripada tok imam." Dia jadi macam tu, bukan dia nak bagi tasjid, tak boleh. Bagi semangat, bagus abang pergi masjid. Tapi abang tu biarlah pergi masjid betul. Janganlah melencong ke lain. Ya. Sehingga kata begitu, macam mana Ustaz? Dia kata saya ni lebih hebat daripada Tok Imam Tal. Ya, saya kata teruskan istiqamah, sabar. Kita doakan isteri-isteri kepada isteri encik itu nanti. Ya. Begitu sekali. Jangan biarkan suami pergi. Okey, baik. Kerana ianya di antara perkara yang menarik bila kita menyokong perbuatan suami itu pergi ke sana, ya, dia akan dapat bawah lindungan Arash Ar-Rahman. Bila dia dapat lindungan Arash Ar-Rahman, kita akan dapat tempiasnya juga. Ya, baik. Kemudian, dua orang yang saling menyayangi kerana Allah, yang keduanya berkumpul dan berpisah kerana Allah. Ya, ini persaudaraan yang dikaitkan, walaupun bukan adik-beradik, kawan kita, kita kasih dia kerana Allah. Dia marah kerana Allah, sayang kerana Allah, berpisah kerana Allah dan bertemu kerana Allah. Kedudukan ini tinggi sebenarnya. Kerana Allah. Bukan kita nak pergi jumpa kerana nak suka-suka, nak pau dia ataupun suka-suka. Tak. Tapi kita pergi kerana Allah untuk berjumpa dengan dia. Ya. Kemudian, lelaki yang diajak untuk memenuhi keinginan perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Ini suatu benda yang teruji, ujian yang paling dahsyat bagi orang lelaki apabila perempuan itu memujuk dia mempunyai kecantikan satu bab dan kedudukan. Sama ada pangkat ataupun keuangan. Oh, ini memang ujian yang besar. Tidak dinafikan. Lelaki boleh tumbang kalau tidak dikuatkan dengan keimanan. Lelaki boleh menceraikan isteri yang pertama kalau tidak dikuatkan keimanannya. Ya, kerana ini adalah percubaan, gangguan-gangguan yang datang dalam siri orang-orang lelaki, sama ada dia bujang ataupun dia dah berkahwin. Ya, ini melalui pengalaman juga kita menyaksikan. Ya, maka tetapi yang paling penting dalam bab ini, ya, dia menolak dengan berkata, ya, aku takut Allah. Yakni bukan perbuatan itu dia ajak kahwin ke apa, tak. Tetapi kalau kahwin sah, halal, tak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah ini dia mengajak dalam bentuk berzina, ya, mengajak perbuatan-perbuatan yang haram. Maka di situlah, ya, di situ yang diharamkan. Okey. Lalu lelaki ni kata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ya, ini memang kemuncak di antara kemuncak iman yang paling tinggi. Oleh kerana tu, ya, kemuncak iman paling tinggi, ujian yang sampai pun paling tinggi. Ya, anak-anak kita perlu dikuatkan ataupun dilatihkan dengan keimanan yang kuat begini. Kemudian,
Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ini pun di antara perkara yang menarik, ya. Dia bersedekah tidak mahukan populariti. Dia sedekah tak mau gambar. Dia sedekah tak maulah apa-apa nak ditunjukkan, melainkan mungkinlah dia nakkan income tax punya tu, ya. Tetapi dia tak mau diucapkan terima kasih ke, dia tak mau. Yang penting dia bersedekah. Ini bukan sebarang orang. Kedudukannya tinggi, ya. Bersedekah, membantu, dia bersedekah macam cucu cicit Rasulullah yang bersedekah tanpa pengetahuan orang ramai. Ya, ini di antara sifat yang terbaik yang Allah ingatkan kepada kita. Namun begitu kita mengatakan, ya, kadang-kadang bila orang mampu bersedekah begitu, dia akan datang satu sifat ujub. Ya, riak lain, ujub lain. Ya, ujub ni merasa kagum dengan diri. Oh, aku boleh sedekah tanpa pengetahuan orang lain. Ya, aku boleh, inilah yang boleh merosakkan amalan. Tapi kita kena lawan. Riak pun kita kena lawan, ujub pun kena lawan. Ya. Dia bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kiri tidak mengetahuinya. Dan ini juga mengisyarat kalau kita bersedekah, memberi, gunakan tangan kanan. Ya. Tangan di atas, tangan kanan lebih baik daripada tangan yang di bawah yang menerima. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini merupakan satu perkara yang besar. Kita bersedekah. Alhamdulillah, nanti tuan-tuan dan puan, saya akan istihar nanti jika selesai urusan saya membina sekolah dan pondok orang tua nanti, ya, kita sama-sama membantu, ya, untuk membina institusi pengajian bagi orang-orang tua dan juga tahfiz Quran, ya, bersama kami. Baik. Yang berikutnya, serta orang yang mengingati Allah dikala sendiri lalu kedua matanya berlinang air mata. Ini di antara perkara yang boleh kita lakukan. Ini di antara perkara yang paling simple kita boleh lakukan. Yang mana kita boleh mendapatkan bawah lindungan Ar-Rahman Ar-Rahman. Apa dia? Duduk seorang-seorang, teringat ke dosa, teringat kesalahan, teringat segala-gala kesilapan. Kita mengadu kepada Allah lalu kita menangis. Ini tak kira siang ke malam ke, tak kira memandu ke tak mandu, dia datang ingatan macam tu, lalu kita beristighfar, insya-Allah, ya, Allah akan ampunkan dan Allah akan letakkan, registerkan nama kita, ya, termasuk dalam orang yang akan mendapat lindungan Ar-Rahman Ar-Rahman. Cuba kita lakukan, walaupun satu perkara ni, ya, walaupun sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba. Subhanallah, gembiranya kita jika kita bertemu sesama kita di bawah lindungan Ar-Rahman Ar-Rahman, dan saya mengharapkan Allah masukkan saya sendiri, dan tuan-tuan dan perempuan juga. Ya. Itu paling kurang satu perkara yang mampu kita lakukan. Paling kurang. Yang lain mungkin agak kesukaran akan berlaku, tetapi yang itulah paling kurang, duduk seorang-seorang, teringat dosa, menangis. Teringat kebesaran Allah, masa kagum, menangis. Ya. Jangan sampai kita menangis tengok cerita-cerita ini di antara penyakit orang kita. Ingat tak pada zaman satu ketika dulu ada satu cerita Kuch Kuch Hota Hai. Ya, Shah Rukh Khan, Kajol, Raini Mukherjee yang berlakon. Ya. Yang mana cerita ni kononnya dia mengandungi kesan sampingan yang ni sedih lah. Ya. Seorang hamba Allah tu dia cerita, Ustaz, ya, saya tengok cerita tu 7 kali, saya menangis. La ilaha illallah. Tengok cerita Kajol, cerita Shah Rukh Khan tu, Kuch Kuch Hota Hai tu, menangis 7 kali. Ya, 7 kali. Tapi duduk bersendirian, ingat dosa-dosa, tak menangis. Keras hati kita, tuan-tuan dan puan-puan. Keras. Ya, bab lain kita boleh menangis, bab bertemu, mengadu dosa kita dengan Allah, tak pernah nak menangis. Bab kita ni tak tahu syurga ke neraka, tak pernah menangis. Merbahaya. Merbahaya. Ada juga cerita Melayu tu, menangislah. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan perempuan, cerita kadang-kadang ada realiti, kadang tak ada realiti, dan dia tidak perlu apa-apa untuk kita. Ni realitinya kita ni nanti, adakah kita akan berjaya daripada neraka ataupun tidak? Adakah mampu kita masuk syurga dahulu tanpa menjejak kaki di neraka ataupun tidak? Itu yang perlu ditangisi. Itu perlu diratapi. Sehingga Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Barang siapa
yang melalui titian sirat itu hampir-hampir jatuh tapi tak jatuh dan dia dapat masuk syurga, itulah kejayaan. Sekarang ni masalahnya kita nak lalu lintasan titian itu belum tentu terlepas, silap-silap terjatuh di tengah perjalanan. Maka kita kategori orang yang tak berjaya. Itu yang perlu kita tangiskan. Itu yang perlu kita ratapi. Tapi sayang, tengok cerita Hindustan, kita ratapi, kita tangisi. Tapi bila kita tengok dosa kita, tak pernah pun kita nak tangis, bahkan hati kita keras, lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ya, bahkan di kalangan batu tu ada yang terpantul, terkeluar daripadanya air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Dan di kalangan air itu, batu-batu itu ada yang terbelah kerana keluar air juga. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu-batu itu jatuh kerana takut kepada Allah. Rupanya bila hati kita keras daripada batu, maka berarti hati kita mati dan kita pun layak untuk dimatikan. Baik, perhatikanlah amal 7 jenis golongan Muslim di atas. Jika diamati secara saksama, maka nescaya kita akan mendapati sebahawa seluruh amal-amal tersebut dilandasi sifat muraqabah, perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, melalui hadis ini mengisyaratkan, penulis ini mengatakan bahawa ketujuh-tujuh amalan itu kita saksikan semuanya ada sifat-sifat muraqabah. Yakni kita rasakan Allah memerhati kita sebagai pemimpin yang adil. Kita tahu kita bersendirian untuk membuat keputusan, tetapi kita buat adilkan dalam keputusan. Allah akan meletakkan kita di dalam orang yang terbaik yang akan mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan ingat ya, ini mukaddimah kita di awal mahsyar. Siapa mukaddimah di awal mahsyar baik, maka perjalanan dia itu akan baik. Tetapi kalau mukaddimah dia tak baik, itu pasal mukaddimah kita sebelum mati tu dalam kubur, di alam nazak tu memainkan peranan kita yang baik. Tapi ialah semuanya bergantung kepada kita di muka bumi. Kita nak bertaubat, kita nak beristighfar, semuanya bermula daripada sini. Dan begitu juga kita melihat orang yang mana anak muda yang dihidupkan dalam keadaan bermulanya kehidupan mengabdikan diri kepada Allah. Zaman sekarang sukar untuk mendapatinya. Zaman dahulu terlalu banyak, ya, berlimpah ruah anak-anak muda yang sibuk menuntut ilmu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam yang besar tu. Semua zaman itu adalah zaman ilmu, yang pergi menuntut ilmu, menghabiskan usia muda mereka di dalam medan menuntut ilmu dan menyebarkan dalam usia yang tua mereka. Tapi sayang, zaman kita dah berubah. Namun kita mendoakan, ya, saya akan doakan sehingga kami sendiri, institusi pengajian kami pun akan mengeluarkan, kita akan menghantarkan ke mana, Saudi, ke Yaman, ke negara-negara yang mana boleh menghasilkan menjadi diri mereka sebagai orang yang beriman. Ya. Kemudian orang yang hatinya selalu terpaut pada masjid, ya, ini adalah satu perkara yang sukar kerana ianya datang daripada hati yang merindui Allah. Dan kedua, dua orang yang berkumpul dan berpisah kerana Allah. Yang ketiga, perempuan mengajak kepada lelaki yang mana perempuan melakukan fahisyah, yang mana perempuan itu zatul mal, harta, pangkat dan kecantikan. Memang ini di antara ujian yang besar sangat-sangat. Lepas tu, yang mana lelaki ni menyebut aku takut kepada Allah. Bukan dia spoil ataupun tak dapat lakukan disebabkan ada orang ganggu, tak, tetapi dia memang takut kepada Allah. Dan berikutnya, orang yang bersedekah tanpa pengetahuan orang lain. Dan yang ketujuh ialah orang yang bersendirian dan dia mengingatkan Allah lalu menangislah dia kerana takut pada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita dapat beramal salah satu daripadanya pun cukup besar, dan siapa dapat melakukan amalan yang lebih daripada itu, maka itulah yang terbaik dengan hadis yang sahih ini. Maka insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah perbaiki diri kita dan keluarga kita, dan Allah berikan kekuatan untuk kita mengikut jalannya yang sahih ini sehingga kita bertemu dengan Rasulullah di syurga sana. Amin ya rabbal alamin. Maka cukup sampai di sini yang baik. Itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.